di akhirat nanti kita semua akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan daripada kota Mekah ke Baitul Maqdis, Nabi singgah di 3 tempat. Pertama, Nabi singgah di Yathrib, di kota Madinah. Bila Jibril membawa Rasulullah ke kota Madinah, Jibril beritahu pada Nabi, ya Muhammad, inilah tempat yang kau akan berhijrah di sini dan kau akan wafat di sini. Perkara-perkara yang gaib itu telah diberitahu oleh malaikat Jibril pada Rasulullah SAW. Tempat yang kedua adalah Nabi dibawa ke Bukit Tursina, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, dan yang ketiga disinggah di tempat Nabi Isa dilahirkan. Pendekkan cerita, peristiwa-peristiwa yang mengerikan ditunjukkan di hadapan mata baginda Rasulullah SAW. Antaranya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi dilihatkan satu kaum yang mengambil batu yang besar dan dihentakkan kat kepalanya, hancur kepala tu. Batu yang besar tu seperti batu yang kat belakang tu ibu duduk tu kat belakang. Apa ibu tu? Tu batu tu. Batu tu tak boleh angkat, tapi dengan izin Allah, lelaki tu angkat batu tu dan letakkan dekat kepala. Bukan batu Flintstone tau. Batu ni dihentakkan, berdarah, tuan-tuan, berdarah, hancur kepala dia. Kemudian Allah Ta'ala jadikan kepala dia lagi, dentak lagi kepala dia, kemudian hancur lagi, dijadikan kepala, dentak lagi, hancur lagi, dentak lagi. Nabi SAW tanya pada Rasulullah SAW bertanya pada malaikat Jibril. Dia kata, wahai Jibril, siapakah lelaki itu? Jibril menjawab, ya Muhammad, itulah di antara umatmu yang di dunia ni kepala dia ni berat untuk lakukan solat. Saya nak ingatkan pada adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di sini, ibu bapa yang ada di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah, perintahlah anak-anak kamu untuk melakukan solat pada umur dia 7 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan tempat tidurnya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr, dan pukullah mereka jika dia tidak melakukan solat pada umur 10 tahun. Nabi SAW bersabda, as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, barang siapa yang dirikan sembahyang, dia dirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamad-din, barang siapa yang tinggalkan salat, dia telah merobohkan agama. Ibu-ibu dan bapa sekalian, ini tanggungjawab kita untuk didik anak-anak kita untuk dirikan salat. Sebab tu peristiwa Isra dan Mi'raj ni tak ada yang lain. Perintah haji, perintah puasa, perintah zakat, perintah yang lain semua Nabi tak bagi direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahyu tu turun menerusi perantaraan malaikat Jibril. Tapi solat direct, tak ada perantaraan malaikat Jibril. Bila Nabi SAW sampai di mana? Sampai di Baitul Maqdis. Nabi sampai di Baitul Maqdis,
Nabi terperanjat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di mana telah menunggu 124,000 Nabi dan Rasul bersaf-saf. 124,000 Nabi dan Rasul berada di belakang tunggu Nabi SAW. Penghormatan kepada Nabi untuk jadi imam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang junior. Ada Nabi yang senior. Siapa Nabi yang senior? Siapa? Siapa jawab dapat tiket free ke Batam? Ha? Nabi Adam. Okey, dapat tiket ke Batam $35. Nanti ambil ke office Ustaz. Okey. Tapi bot tak ada enjin. Pasang enjin sendiri. Ya. Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa aku dipilih jadi imam? Sedangkan ada nabi-nabi yang senior daripada aku." Ibu-ibu, bapak sekalian, saya nak tanya boleh? Ibu-ibu, saya tanya ibu boleh? Okey, ibu jawab. Kalau betul ibu dapat hadiah. Hadiahnya makan nasi minyak malam ni. Hari ini subuh jangan balik kita ada jamuan. Kalau kat stadium Bukit Gombak tak ada jamuan. Sini ada. Ya. Jadi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi jadi imam. Nabi SAW masih hidup. Masih hidup tak Nabi? Yang kat belakang dah orang mati tu ikut. Percaya tak? Percaya tak? Nabi Adam wafat tak? Nabi Adam dah wafat belum? Nabi Idris wafat belum? Nabi Yakub dah wafat belum? Dah. Nabi apa yang belum wafat? Nabi Isa alaihi salam. Mana sekarang Nabi Isa? Mana dia? Yang kat bawah pokok tu, jawab. Macam pocong dia sama. Sini lah, duduk sini depan, duduk sana pula duduk sini. Allah, macam padang bola buat tu. Hebat ibu ni. Ya. Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Nanti akhir zaman, tanda-tanda kiamat yang besar, Nabi Isa akan turun. Tapi Nabi Isa tetap ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, Nabi Muhammad Allahu Akbar jadi imam. Yang kat belakang semua orang dah meninggal. Memang. Tapi dia boleh bersatu pada tempat yang penuh berkat. Kita ibu-ibu minta maaf. Kat sini ni kita datang ni, kita tak tahu siapa sebelah awak. Kita tak tahu. Kalau Allah izinkan, faham? Kalau izinkan, Allah izinkan siapa saja makhluk Allah berada di tempat yang mulia ini, duduk sama-sama kita. Antaranya siapa? Para malaikat. Itu dia. Sebab tu kita ni kenapa doakan orang yang dah meninggal? Sebab orang yang meninggal mengharapkan doa daripada orang yang hidup. Orang yang hidup pun mengharapkan doa orang yang mati. Apa ni ustaz? Lain macam je. Saya terangkan. Dengar. Kita pergi makam Rasul, bertawassul. Betul tak? Apa tu tawassul? Minta barakah. Betul? Betul tak? Kan? Kalau kita pergi makam Habib Noh, ibu-ibu, makam Habib Noh, kita pergi sana untuk apa? Kita berdoa kepada Allah dengan keberkahan seorang wali Allah yang besar, Habib Noh Al-Habsyi. Doa pada Allah. Kita doa pada Allah. Orang-orang yang mati ni sebenarnya tak mati hidup. Dia aminkan kita. Yang kita ni salah, pergi makam wali minta nombor ekor. Itu salah lah. Ya. Itu tawassul. Kita pergi makam Rasulullah SAW. Kita doa pada Allah. Nabi aminkan sama-sama, subhanallah. Itu realiti kehidupan kita. Ya. Nak yakin peristiwa Isra Mi'raj tu orang mati dikumpulkan dalam hidup dalam satu tempat. Itu dia. Yakin. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat,
Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu sangka bahawasanya orang yang mati syahid itu mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup. Dan mereka dapat rezeki dari Tuhan mereka. Tuan-tuan, ibu-ibu pergi makam Habib Noh, minta maaf, saya istilahkan makam Habib tu keramat. Keramat kenapa? Dia kasih makan orang hidup. Orang mati kasih makan orang hidup. Kenapa? Awak kalau tak ada makanan, pergi Habib Noh, banyak pisang, pergi sana. Pukul 10 pagi, 12 tengah hari, ada orang hantar mi siam, ada orang hantar nasi lemak depan makam. Siapa kasih makan? Orang hidup kasih orang mati, orang mati kasih hidup. Ibu-ibu tak percaya, hari Senin ni jangan masak, pergi makan Habib Noh. Jumpa Ustaz Azmi, aku yang kawan. Tanya, awak datang nak apa? Saya lapar lah. Nak apa? Nak makan. Ustaz Azmi, Ustaz Fauzi bilang suruh Ustaz Azmi, oh nak makan ni. Nanti lepas zuhur naik atas tangga tu, tu ada bilik, tu orang semua dah hantar makan dekat situ. Kenapa? Ibu-ibu kasih makan ni pahala besar tau. Minta maaf ibu-ibu, kita ke akhirat nanti matahari dekat dengan kita. Dalam riwayat, orang yang ada di padang mahsyar, ada yang melecur, ada yang terbakar. Ibu-ibu gini dah panas-panas, ya Allah. Belum padang mahsyar. Padang mahsyar tak ada baju, tak ada seluar tau. Kita telanjang. Telanjang, tak ada pakaian. Siapa nak tolong kita? Siapa nak tolong kita? Ya. Sekalian Nabi, umat-umatnya semua bertemu dengan Nabi-Nabi yang lalu. Nabi-Nabi yang lain semua tolak, nafsi-nafsi. Jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata tak boleh, aku tak boleh tolong. Aku dulu dah masuk syurga, habis aku melakukan larangan Allah, aku dikeluarkan dari syurga. Semua tolak. Nabi Nuh pun tolak. Semua Nabi tolak. Akhirnya semua bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat kita ni orang yang sehaus-hausnya, orang yang selapar-laparnya. Siapa yang tak akan lapar, ibu-ibu? Siapa yang tak akan haus? Orang yang suka beri makan pada orang yang susah. Sebab tu hari ini saya kasih awak makan. Ya, ada rezeki alhamdulillah. Yang tuan kuasa pun tak tahu yang saya beri makan. Mereka tak kuasa pun. Ya, saya bilang jangan masuk campur. Ni saya punya ni saya punya hal. Jadi ibu bapa jangan balik lepas ni. Faham? Ibu duduk kerusi tu boleh duduk bawah tak? Oh, time makan boleh. Time makan boleh duduk bawah. Subhanallah. Bila nak makan terbaik. Bila tak makan, Ustaz saya kaki sakit, tak boleh duduk bawah, duduk kerusi. Tapi time makan tiarap pun boleh. Hebat ibu-ibu. Jadi jangan balik lepas ni. Semua jangan balik. Ya. Kita kasih makan nasi minyak. Ya. Jangan balik. Okey? Bungkus ada lagi. Karipap ada. Allahu Akbar. Mana nak dapat? Carilah lain tempat, tak ada. Jorong West saja 825. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itulah yang saya minta anak-anak kita ni. Saya di sini ambil kesempatannya, ada ibu-ibu kalau ada anak cucu-cucu kalau nak salurkan bersama-sama kami, saya dengan Adi, ya, susah payah siang malam kumpulkan anak-anak kita ni, ya, adakan kelas agama. Sebab apa saya nak anak-anak kita ni mereka campur orang-orang yang baik, jaga solat mereka, jaga sembahyang mereka. Ya, insya-Allah bulan 12 umrah mereka akan bayar pakej bersih ibu 2,000 aja. 2,000 bersih. Tak dapat. Cari lain travel lah, tak dapat. Awak cari lain travel, awak cari travel. 2,000. Yang 18 tahun ke atas kan. Saya beri mereka 40 seat aja, 40 seat untuk umrah bulan 12. Harga 2,000 bersih. Ustaz kan harga 3,000. Mahal. Kenapa Ustaz kasih 2,000? 2,000 makan ada, hotel ada. Jangan takut tak tidur kat kubur malam. Tak tidur kubur bakit.
hotel juga. Tapi yang perempuan kesian, perempuan tak boleh lah sebab dia kena ada mahram, dia kena over 45. Ya, alhamdulillah ibu pada bulan 12 yang lalu kita bawa rombongan belia 40 orang ke Mekah, ke Madinah. Tengokkan mereka Kaabah. Ya, supaya hati mereka ni Allah bersihkan. Minum air Zam-Zam, tengok makam Rasul, cinta pada Nabi. Itulah tujuan kita hidup kat dunia. Apa yang kita nak lagi yang membahagiakan kita? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu-ibu nak tak tengok anak-anak ibu macam gini? Boleh baca Quran, boleh main bola, lebih baik daripada Messi, Ronaldo. Tengok siapa manager aku. Coach saya Adi Mirza. Ya, alhamdulillah ibu kita adakan perlawanan bola sepak, bawa mereka pergi riadah. Ya, jadi saya haraplah kalau ibu yang ada anak-anak yang cucu yang ada di sini, insya-Allah nanti ibu salurkan mereka. Ya, kalau masjid dah siap nanti, insya-Allah kita adakan program untuk anak-anak kita. Ya, sebab solat ni penting. Jadi dalam satu riwayat, orang yang tinggalkan solat ni ibu, Allah akan siksa dia dengan 15 siksaan. 15 siksaan. Sebab tu saya ni kadang-kadang heran, kenapa ada yang berat nak buat solat, sedangkan angkat tangan Allah, bukan yang susah. Kadang-kadang kat masjid saya sembahyang sebelah-sebelahan. Apa ni? Ada angkat tangan, suara tak keluar, tak sah solat. Allahu Akbar. Itu rukun solat. Pergi haji ada rukun haji. Ini rukun solat. Ini angkat tangan tapi tak bunyi. Orang kalau ada bisu ibu-ibu, dia boleh semayang, dia gini. Kalau ada bisu lah. Tengok orang yang jahil dalam solat kat masjid-masjid. Banyak yang jahil. Minta maaf banyak-banyak. Kenapa yang jahil? Ibu-ibu tengok. Bapak lihat. Bapak saya tanya boleh satu. Solat Jumaat, imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa amin dulu selalu? Siapa amin dulu? Makmum ke imam? Jawab tu yang makmum kat belakang tu. Kok senyap je. Baik dia sembahyang kat Masjid Asyakirin ke, baik dia sembahyang kat Masjid Pusaraman ke, dia dah amin dulu. Salah tu kaedah fiqh. Adab-adab berjemaah tu dia tak ikut adab, tak ada adab dia dengan imam. Kita tak boleh amin dulu selagi imam belum amin. Jadi bila imam baru kita sama-sama imam, itu baru betul. Tapi sekarang imam solat tarawih nanti dan Allah tarawih lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa tu? Jin dengan manusia tu. Salah tu kaedah dia. Dalam hadis Nabi, barang siapa yang menyebut amin dan aminnya itu muafakat dengan amin imam, maka itu amin para malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkan dosa-dosa yang lalu. Jangan amin dulu. Relax brother, relax ah. Why you amin first? You want to become the imam? Please, I give you imam, but I give you a warning, okay? I'm the imam, you should follow me. Why you overrule me? I'm the imam, you know. I drive the van. Do you understand? Why you want to take over my position? Banyak
Itu kesilapan, walaupun kesilapan yang kecil, tapi benda ni asas basic solat. Banyak orang yang kelang kabut. Kadang-kadang imam belum habis, imam baru bergerak gini, Allahu Akbar. Bila dah bar baru kita bergerak. Tapi sekarang tak, imam Allah, makmumnya pun Allah, sama-sama sujud lah. Banyak di masjid-masjid ni. Kenapa saya berani katakan demikian? Sebab yang belajar solat tak ramai, yang belajar agama tak ramai. Minta maaf ibu-ibu, trend di Singapura, ramai sekarang suka dengan syarahan. Dia tak nak belajar agama kat masjid. Saya nak beritahu, syarahan-syarahan ramai. Hari ini ada syarahan kat mana? Bukit Gombak Stadium. Hebat-hebat semua, penuh. Saya nak tanya, belajar agama, fardu ain yang tiap-tiap minggu, itu benda wajib kan? Betul? Datang sini sunat ke wajib? Dengar ceramah, wajib ke sunat? Siapa kata wajib? Berdosa nanti kawasan 8 jawatan kuasa yang tak buat ceramah minggu-minggu. Dosa ni. Sunat je, tak wajib. Tapi belajar ilmu, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu tu wajib bagi orang muslim, lelaki wanita. Wajib belajar ilmu. Ini tambahan. Minta maaf ibu-ibu bapa, ini saya perlu betulkan. Kadang-kadang saya mengajar kat masjid, sedih ustaz-ustaz ni mengajar yang datang 20 lai. Umur warga emas, yang ustaz mengajar long line. Sial. Alhamdulillah Masjid Jurong West ni, Masjid Asyakirin, minta maaf. Masjid Asyakirin boleh masuk berapa ribu? 6,000. Yang masuk 6,000 seminggu berapa kali? Jawab. Seminggu sekali. Betul? Betul tak? Solat Jumaat. Dan boleh masuk 6,000 setahun 2 kali. Bila? Solat hari, solat air raya kuat pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kuat pula. Sembahyang biasa tak bunyi. Solat air raya sunat pun. Kadang-kadang gaduh tu. Kawan kerja gaduh. Aku nak ambil cuti lah. Aku ambil cuti lah. Aku nak sembahyang raya. Dua-dua bergaduh. Ya? Dua-dua tak pernah sembahyang Jumaat pun. Gaduh, aku nak ambil cuti sembahyang. Sekali tauke namanya Tan Akau. Dia panggil, sini. Lu apa ni gaduh dua orang? Tak adalah tauke, kita mau ambil cuti hari raya. Tauke jawab, sudahlah lu tak pernah sembahyang Jumaat, mau hari raya kah? Padan muka dia. Tauke yang bangsa asing tegur ni. Kau tak pernah sembahyang Jumaat, waktu tak boleh sembahyang, bergaduh sembahyang raya nak ambil cuti. Dah tak payah kau kerja sudah. Kerja aku sudah berpay. Tengok tu. Mana yang wajib ibu? Mana yang lebih wajib? Solat 5 waktu ni perlu ada ilmu. Tak ada ilmu, amalan kita semua ditolak. Minta maaf ya. Ya, orang yang tinggalkan solat ibu-ibu di kubur ni, saya nak pendekkan cerita lah sebab kita nak baca kasidah lagi. Diutus seekor ular yang bernama Syuja'ul Aqra. Ini seksa kat kubur. Semua ada berapa seksa? Tadi saya kata 15. Jadi tahun ni satu, tahun depan sambung lagi satu seksa sampai 15 tahun. Baru habis cerita Isra Mi'raj. Setuju? Setuju tak? Tak. Bila nak habis pun nak balik. Ya. Seksa dalam alam kubur, Allah utus seekor ular yang bernama Syuja'ul Aqra. Okey, saya gambarkan Syuja'ul Aqra tu macam naga lah, naga raksasa. Yang hari raya Tionghoa tu kan? Naga tu. Itu Syuja'ul Aqra. Jangan main saya gambarkan Syuja'ul Aqra tu masuk ke dalam kuburnya. Dan Syuja'ul Aqra kukunya dia buat daripada besi
Dan setiap kukunya itu perjalanan sehari. Ini bukan main-main. Dan ia akan berkata dengan suara seperti suara petir. Jadi nanti kat kubur ibu-ibu, malaikat tanya kita bukan marabuka. Dia tanya suara petir, marabuka. Suara macam gitu, jangan main-main. Itu suara Sujaul Aqra kat alam kubur. Tak ada marabuka. Kita pun jawab, pukul lah mana suka. Itu orang main-main kadang-kadang. Alam kubur dia cakap main-main kat kedai kopi. Siap dia. Betul, ini bukan main-main. Suaranya seperti suara petir. Dia kata, akulah Sujaul Aqra. Allah perintahkan untuk memukul engkau. Kalau subuh dia tak salat, pukul subuh sampai zuhur. Zuhur tak salat, pukul sampai asar. Asar tak salat, pukul sampai maghrib. Maghrib tak salat, pukul sampai isyak. Isyak tak salat, pukul sampai subuh. Dan dalam riwayat ini, kalau dipukul Sujaul Aqra, tenggelam ke bumi 70 hasta. Dipukul orang yang tak salat tu, dia tenggelam 70 hasta. Kemudian kuku Sujaul Aqra ambil balik kat 70 hasta, dia ambil balik, dia pukul lagi, dia ambil lagi, dia pukul lagi. Ya. Dan ular itu akan menyiksa dia berapa tahun dia tinggal solat kat dunia. Suatu kadang-kadang ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, ada orang kata, "Alah ustaz, saya tinggal subuh, saya tinggal solat zuhur, asar, maghrib. Nanti saya balik kerja saya kadak lah. Suka-suka pula. Ya, macam waktu sembahyang macam dia punya keluarga punya pula. Boleh? Gitu ibu-ibu, boleh? Subuh tak sembahyang pergi kerja, pukul 5 dah keluar bekerja, tak solat subuh. Sampai kerja, lepas subuh sarapan nak pula, sembahyang tak nak. Ya. Zuhur tak solat, asar tak solat, maghrib tak solat, isyak dia balik pukul 10, dijamakkan semua. Mana mazhab? Mana boleh? Nabi SAW Isra' Mi'raj daripada 50 waktu tu Nabi tak bangkang. Ya, Allah beri pada Nabi Muhammad, ya Muhammad, solat 50 waktu. Boleh? Nabi gini, Nabi. Okey bos. Nabi pun turun. Nabi Musa tanya, ya Muhammad, solat berapa waktu kau dapat? 50. Kau tak kurang. Malulah aku nak kurang. Pergi minta kurang. Pergi naik lagi. Alah tak kenal. Pergi naik 50 waktu. Kalau umat kau satu hari 50 waktu, macam nak sembahyang. Yang kerja bomba siap terbakar rumah. Setengah jam Allahu Akbar, Assalamualaikum. Setengah jam sembahyang ni Allahu Akbar, Assalamualaikum. Ibu-ibu yang tengah goreng ikan, ibu-ibu pun tergoreng saya. Nak masak, Allahu Akbar masak. Yang kerja kahwin tengah sanding, Allahu Akbar sanding. Setengah jam, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Kalau 50 waktu satu hari satu malam, 1 jam 2 waktu, ibu-ibu boleh tahan tak? Tak tidurlah kita. Kemudian Nabi Muhammad naik. Itu tak apa. Daripada 50 Nabi minta kurang 5 je. Kalau kita berapa? Kalau boleh 40 lah. Nabi minta kurang 5 sampai 9 kali lah. 9 kali turun naik. Dah 5 waktu, tinggal 5 ni. Nabi Musa kata, ya Muhammad, berapa? 5. Naik lagi. Umat kau kat Jurong West ni nak sembahyang 5 waktu macam nak tak? Itu aku tambah. Nah, yang tinggal blok 800 lebih tu nak pergi sembahyang. Ya Allah, satu hari 5 waktu pun susah. Nabi kata, Nabi bilang daripada 50 waktu jadi 5, aku nak jumpa lagi. Sorry lah, paisi lah. Wah, paisi lah, mau jumpa lagi. Nabi kata tak maulah, cukup. Nabi Musa insist, go please, meet Allah Subhanahu Wa Taala for the last time. Nabi said, no, I say already. From 50 salat, from 50 prayer, become 5. So Nabi said, Alhamdulillah, 5 waktu.
5 waktu pahalanya seperti 50 waktu. Allahu Akbar. Mana nak dapat? Ibu-ibu solat subuh sembahyang berapa rakaat? Ibu-ibu subuh berapa rakaat? 2 je. Kenapa? Sebab baru bangun dia pernah ngorok. Betul tak? Kan ngantuk penat bela-bela. Mata steam-steam ini. Sebut tak ada tak? Alhamdulillah. Subuh punya pasal tu. Nak bangun pun susah. Tapi insya-Allah bulan 6 banyak orang qiyamul lail. Bulan 6 World Cup. Betul tak? World Cup kan bapak qiyam confirm. Qiyamul lail. Jadi baguslah bulan 6 terus qiyamul lail Ramadan sambung sekali. Betul tak? Kebetulan bulan Syaban. Allahu Akbar. Saja aku sembahyang 2 rakaat World Cup. Jangan juga bapak jangan. Kalau nak tengok bola, tengoklah dah terbangun tu, dah terbangun, alang kepalang, sembahyanglah. Boleh? 2 rakaat pun jadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita insya-Allah. Jadi Syujaul Aqra tu kalau boleh jangan kita bertemu dia. Bila dia pukul ibu 70 hasta dalam, kemudian matanya tu kukunya daripada api neraka. Na'udzubillah min zalik. Itu seksa dia. Sebab tu ibu dengan bapak dengan sini. Ada orang kata, sembahyang ni tak ada kadang-kadang tau. Dalam Islam tak ada kadang-kadang. Kau selalu umur berapa? Aku dah umur 50 tahun. Kau tinggal sembahyang. Dah lama tinggal. Ini baru taubat 50 tahun. Oh tak payah qada. Kau taubat aja. Senangnya. Tolong jangan ikut ini fahaman. Kita ikut fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ada orang ibu-ibu daripada umur 15 tahun tak solat. Sekarang dah 50 tahun. Jumpa satu ustaz. Ustaz ni kata, Ustaz saya nak bertaubat. Saya dah tak sembahyang dah 40 tahun. Ustaz ni kata apa? Okey, kau taubat aja. Tak payah qada-qada. Kan dalam Islam tak ada qada. Apa lagi kegembiraan lah pakciknya pergi Batam ulang alik pergi Batam, ulang alik pergi Batam. Kalau gitu budak-budak muda ni semua dia tak sembahyang, dia pergi enjoy, pergi around the world, maksiat dah 40 tahun baru taubat. Ya. Ada fahaman macam gitu, kita tak boleh ikut. Ingat ibu-ibu saya nak beri contoh. Kita contoh bab haji sudah. Ibu-ibu ada duit. Siapa yang ada duit kemudian tak ada kuota haji, bangun. Saya Isra' Mi'rajkan dia ke Mekah. Ustaz saya ada duit tapi saya tak ada kuota haji. Kalau ibu mati, siapa kena gantikan hajinya? Kena ganti tak hajinya? Kena tak? Kena, sebab dia hutang haji, hutang dengan Allah. Itu seumur hidup sekali. Puasa, tinggal puasa dalam setahun ada 30 hari, betul? Wajib qada tak puasa? Siapa kata dah tinggal puasa 30 tahun tak payah qada? Bangun. Tengok seumur hidup haji sekali, puasa tiap tahun. Sekarang sembahyang hari-hari kan? Betul? Hari-hari kena solat. Suka-suka ke tak payah qada? Suka-suka.